Hai, nama saya Cik Wani. Cik Wani dari Gurowin. Nama? Hari ni terlambat nak buat live sebab banyak kekangan yang berlaku. Lepas tu nampak ni. Puan tak dapat nak hidup tiba-tiba. Hai. Itulah. Jadi hari ni kita live juga tapi memang lambat. Pukul 3 petang. Pukul 3 petang baru nak live. Kita minta maaf. So hari ni kita nak cerita pasal kurier kan. Ada orang tu tanya dalam Shopee. Dalam Shopee. Ni Shopee. Ni Shopee. Dia kata, "Akak, boleh tak akak boleh tak akak hadir daripada Hari Rasul." Dia kata, "Salam, saya nak beli anak pokok tomato cherry dan kobis hijau bulat dari Encik." Okey, Encik okey. Saya Cik. Saya Cik Wani. Boleh panggil saya Cik Wani. Nama saya Umi Alwani binti Munawir. Boleh panggil saya Cik Wani. Kepakaran saya adalah menghantar anak pokok sayur secara online kan. Untuk membantu mak-mak yang setiap hari bengang sebab belanja dapur semakin hari semakin naik, semakin mahal. Tapi belanja yang kita dapat tu kan, yang belanja daripada suami, belanja yang dapat daripada kerja kita, maintain je kan. Tapi harga sayur semakin mahal. Okey, tapi walaupun harga sayur mahal Allah kelakarnya. Tapi walaupun harga sayur mahal kan, tapi kita boleh tanam sayur untuk jimatkan belanja dapur kita kan. Okey, dia kata kat sini nama dia Hari Rasul. Dia nak beli tomato cherry dengan kobis bulat. Tapi pilihan yang ada hanya JNT. Lepas tu tempoh penerimaan dia 11 hari. Baru-baru ni saya terima notifikasi bahawa penghantaran barang-barang tertangguh. Lepas tu 5 barang yang saya pesan dah hampir 2 minggu baru sampai. Itu pun setelah saya call Shopee banyak kali. Lepas tu jika ini berlaku, Assalamualaikum Cik. Ada customer datang. Cik ada customer datang. Ya Cik. Oh, ini macam ni kan tapi dia halus lagi. Tak ada kak. Akak boleh cari kat Outwear aku ada. Kat Renek tu ada Outwear. Di sebelah sini. Tak ingat tapi memang ada Outwear lah sebab ada 2 biji, 3 biji. Tapi kat kita tak ada lah. Kita tanya. Okay, Alhamdulillah. Lepas tu dia kata kita sambung yang tadi Hari Rasul tu kan. Dia kata jika ini berlaku, adakah pokok-pokok yang saya pesan akan mati? Bolehkah Encik tambah kurier lain yang lebih cepat? Okay. Saya nak bagi tahu kalau pokok saya ni, anak pokok yang saya akan hantar ni, saya pernah buat eksperimen lah kan. Eksperimen dalam 6 hari. 6 hari pokok boleh bertahan sebab
Sebab saya adalah bagi bekal kan, dan nak perjalanan jauh kan, daripada Terengganu ke Johor kan, mestilah nak ada bekal kan, bekal air, bekal makanan kan. Lepas tu bekal apa lagi, supaya anak pokok kita tu selesa dalam perjalanan dia kan. Lepas tu dah lah naik lori kan, mestilah panas kan. Kita ada buat bekal, dan bekal tu boleh bertahan selama 6 hari. Lagi-lagi kalau pokok tu tahan lasak kan, pokok tahan lasak macam pudina, macam kangkung, insyaAllah dia akan dapat tahan lebih lama. Tapi selepas anak pokok tu dapat kan, kena terus tanam, kena terus bagi baja kat dia, ataupun terus bagi air kat dia kan. Sebab waktu tu dia haus, dia lapar kan, dia panas kan. Okey. Bolehkah Encik tambah kurier lain yang lebih cepat? Kurier lain tu boleh, tapi bukan melalui Shopee. Kalau nak juga Encik Hadi Rosul ni boleh WhatsApp kat kita. Lepas tu bagi tahu kita, WhatsApp kat kita kurier apa yang power kat tempat dia kan. Kurier apa kata, mungkin kat tempat dia kurier Pigeon kan, Pigeon ke apa lagi, dalam bahasa Melayu Pigeon. Lepas tu apa lagi, yang baru-baru kan. Selalunya yang baru-baru ni tak banyak tak overload lagi macam JNT kan. JNT dah lama, lepas tu bagus pula. Hai Kak As, cubalah Kak As, best tau. Lepas tu apa tadi saya nak cakap, lupa pula. Saya boleh tambahkan kurier lain. Nanti saya akan buat pertambahan baik lah. Tambah baik dalam Shopee saya tu. Kalau nak kurier lain selain JNT, saya akan usahakan. Jangan risau, cuma WhatsApp saya kurier apa yang awak nak. Okay, lepas tu saya cari kat tempat saya kan, ada ke tak kan. Lepas tu nanti saya uruskan lah untuk cek. Senang je tu, jangan risau. Okay. Okay, soalan apa lagi? Lepas tu dia kata, macam mana nak jaga pokok pudina? Setiap pagi kena baja ke? Okay. Pokok pudina paling senang nak tanam kan. Siapa yang ada pokok pudina mesti cakap pokok pudina paling senang nak tanam. Lepas tu setiap pagi kita kena bagi baja. Kalau kita guna baja, kalau kita guna media atau tanah, kita guna tanah sabut, ataupun tanah lah kan, tanah campuran yang kita beli kat nursery tu kan, atau tanah belakang rumah kita tu kan, boleh. Kenapa saya sebut belakang rumah? Selalunya belakang rumah ni kan, mak-mak kita selalu campak ikan, nasi, sayur yang lebih-lebih tu kan. Dia akan campak je belakang rumah kat tingkap kan. Kalau saya lah, saya buat macam tu. Campak je atas tanah. Tapi lama-lama kan, benda tu akan suburkan tanah kita. Tapi dia melalui proses yang lama. Macam tu. Yang lama. Kalau yang tadi ni dia kata kena baja ke sis. Setiap pagi kena baja. Kalau guna tanah sabut. Kalau guna baja AB. Tapi kalau guna tanah kan, guna baja AB, berkat lah pula tu kan. Dia boleh selang sehari. Lepas tu dia kata saya ada baja butir. Baja butir-butir. Jadi baja daun. Boleh nak guna baja tu. Cumanya kalau kita try kan. Kita try, jangan try banyak. Kita try lah sikit dulu. Lepas tu kita tengok daun kita tu macam layu
je kan. Kita kurangkan lah kan. Kita kurangkan lah minggu depan. Minggu depan kita letak sikit lagi. Kalau minggu ni kita siram segayung, minggu depan kita siram lah 2 gayung. Macam tu, faham? Tapi setakat saya yang saya buat ni, anak pudina saya ni kan, anak pudina saya ni saya guna baju AB je. Lepas tu saya guna sabur je. Lepas tu saya tanam dalam tayar je. Kan dah membiak-biak. Okey. Senang je. Senang. Kalau rasa susah nak tanam pokok ni, boleh tanya Cik Wani. Okey, tanya. Saya dah jawab ya soalan Cik. Nama dia saya comel. Tak percaya dengan ni. Ni lah. Okey. Okey. Alah, kenapa sambat sangat? Okey, soalan. Sorry, dia kata. Sorry, Assalamualaikum. Sorry, ini kacang botol kan? Jika bertunas sebegini, ambil masa berapa lama ya? Sebab nak buat laporan. Okey. Ni adalah kacang botol. Daun dia macam segitiga tu kan. Tu kacang botol. Lepas tu jika bertunas begini, ambil masa berapa lama ya? Sebab nak buat laporan. Okey, dalam 2 minggu. Okey, 2 minggu dia sudah apa pula sudahnya. Umur dia 2 minggu. Jangan risau, pokok kacang botol ni paling tahan kan. Apa-apa semua dah paling tahan kan. Pada saya lah kacang botol ni tahan. Kalau kita nak putuskan dia punya batang tu kan. Tak boleh tau kita. Susah tau kita nak putuskan batang dia tu. Batang kacang botol ni sebab dia macam ada serat. Serat dia. So kalau kita nak putuskan, memang kita kena putuskan pakai benda-benda yang tajam. Kalau nak putuskan pakai tangan, pakai kuku macam tu, memang tak boleh lah. Senang je benda ni, insya-Allah. Semua boleh jimat. Lepas tu. Okey. Dia kata, kenapa ya saya dapat yang ni? Salah hantar ke? Order lain. Okey, saya nak bagi tahu. Binafuran racun kumbang tanduk ni, dia punya bahan aktif tu karbofuran. Sekarang ni bukan sahaja 3G, 5G dah ada tau. Tapi pengilang ni dia pandai tau. Sebabnya racun-racun yang ada label kuning ni kan, furadan, macam-macam lagi lah kan. Label-label kuning ni dia bahaya. Dia bahaya dalam masa kalau pokok tu dah berbuah kan, kita letak racun karbofuran, memang racun tu ada dalam buah. Sebab itulah orang yang gunakan racun ni dia kena berhati-hati. Sebabnya orang yang terdedah kepada racun ni kan, contohnya ada dalam badan dia, itulah kadang-kadang orang ada kanser. Kadang-kadang salah silah dia tak ada kanser kan. Salah, maksudnya mak ayah dia, nenek onyen moyang dia tak ada kanser, tapi tiba-tiba je dia ada kanser kan. Kenapa boleh jadi macam? Sebab terdedah kepada racun-racun yang macam ni, karbofuran, parakuat, apa lagi? Ada lagi satu racun sekarang ni dah diharamkan. Ada lagi satu racun sepanjang saya terlibat lah dalam industri pertanian ni kan. Ada lagi satu. Sebab dia punya racun tu under 50%. Tapi karbofuran ni baru 3%. 3%. Tapi racun furan ni dah dapat label kuning. Boleh bayangkan kan, dia sangat-sangat berbahaya. Jadi pengilang karbofuran ni dia pandai kan. Dia sekejap dia keluarkan packaging macam ni, sekejap lagi kan lagi dalam, habis je stok yang ni, dia keluarkan packaging yang lain. Habis je stok yang ni, dia keluarkan packaging yang lain. Sebab tu kita boleh cakap racun ni ni packaging lama, ni packaging baru, macam tu. Tapi janganlah risau, asal
dia punya bahan aktif tu adalah karbofuran. Dan yang paling penting adalah tabur racun tu bukan semasa pokok berbuah. Masa pokok tu tak berbuah atau habis berbuah. Bolehlah guna, faham? Lepas tu kalau kita nak terlibat dengan racun-racun ni, kita kena pastikan kita tu tak terdedah. Maksudnya tangan kita tak terdedah dengan racun tu, kan? Baju kita tak baju kebun lain, baju pakai sehari-harian lain, jangan campur. Faham tak? Okeylah. Macam mana Okey, siapa yang share? Share. Siapa yang share live kita ni? Nampak tak? Saya nak tunjuk pakai mouse tadi. Okey, kat sini kan. Mana tangan saya ni? Ni. Okey, tu adalah hadiah. Hadiah daripada kita Gurowin kepada anda semua yang share live kita, kan? Okay, share apa? Terbelit lidah kan. Kita nak share 8 resepi racun organik. Kan? 8 resepi racun organik yang sangat ringkas, yang boleh dilakukan dari rumah. Sebab apa racun organik ni penting? Bagi saya penting lah. Sebab bila orang tanam sayur ni, selalunya dia nak yang selamat-selamat je kan. Jadi kalau dia nak selamat, dia kena apply racun organik kepada sayur-sayur dia, kepada bunga-bunga dia, buah-buah dia, kan? Secara konsisten. Seperti dia taruh baja. Kan? Seperti dia taruh baja seminggu sekali, racun organik mesti seminggu sekali juga. Macam tu. Ataupun lebih kerap. Kalau kawasan dia tu memang ada banyak pemangsa kan, memang banyak serangan-serangan ni, serangga perosak, apa lagi, musang, monyet, babi, semualah kan. Perlulah diingat, perlu seminggu sekali ataupun lebih kerap daripada tu, 2 minggu sekali, 2 kali seminggu kan. 2 kali seminggu. Sebab kalau kita apply racun organik ni, tanaman kita tu kita boleh makan kita boleh makan terus. Okey, minta maaf lah ada customer. Minta maaf. Esok kita jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Petik-petik je dari rumah.